Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran dalam menggunakan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kitab yang membincangkan mengenai dengan dari sudut pandang bahasa Arab dan juga kaedah bahasa Arab, nahwu dan juga saraf, dan yang terlebih utama dalam menguasai bahasa Arab Al-Quran adalah vocabulary, iaitu mufradat, kalimah-kalimah, root word, kata dasar Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita terbahagi kepada dua slot pada pagi ini. Slot yang pertama mengenai dengan Qamus Al-Quranul Karim. Kita berada pada pusingan yang ketiga. Pusingan yang ketiga iaitu mencari satu kotak merah, menunjukkan perkataan ini mungkin sekali, mungkin dua kali dalam Quran, tidak kerap datang dalam Al-Quranul Karim. Cuma kita nak tahu asal perkataan ini. Kemudian slot yang kedua, insya-Allah kita akan bincangkan tadabbur Al-Quranul Karim. Sama-sama kita akan buka Quran, tuan-tuan ambil Quran, berada di samping tuan-tuan, kita akan bincangkan dalam slot tadabbur nanti. Alhamdulillah, tuan-tuan, mungkin dalam Qamus Quran ini kita dah pusingan yang ketiga. Dah daripada alif sampai ke ya kita dah masuk ini kali yang ketiga. Tuan-tuan yang terlepas siaran kami, pelajaran kami, boleh layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh layari juga YouTube kita, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada siri-siri yang sebelum ini memudahkan tuan-tuan untuk mengulang kaji, untuk memahami sebelum kita masuk yang satu kotak merah ini. Kerana ini kita dah panggil dah advance, dah aras tinggi, yang mana perkataan ini memang jarang-jaranglah digunakan. Dalam Quran pun disebut hanya sekali atau dua kali sahaja. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita pada pusingan yang ketiga Qamus Al-Quran, kita bincangkan huruf ba, dan kita sekarang ini pada muka surat yang ke-120, pada muka surat yang ke-72. Alhamdulillah, muka surat 72 kita mencari satu kotak merah, iaitu huruf ba, kha dan sin. Bakhisa yabkhasu atas wazan fa'ila yaf'alu, maksudnya mengurangkan. Bakhsun makna kurang. Tuan-tuan boleh lihat dalam Quranul Karim, dalam Quranul Karim ada ayat yang membincangkan, yang menyebut perkataan bakhisa yabkhasu. Bakhisa yabkhasu ni mengurangkan. Tuan-tuan kena ingat, kurang ada kurang yang tak zalim, dia mengurangkan, dia mengurangkan bebanan. Tapi bila mengurangkan untuk bakhisa yabkhasu ni ala zulmi, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tak sepatutnya, dengan cara mengambil hak orang lain. Dalam Quran menyatakan wahum fiha la yubkhasun. Ada lagi wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin.
Ini selalu Baqisah Yabkhasun ni selalu dalam Quran menceritakan kisah kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, kerana mereka suka mengurangkan apa, timbangan hak orang lain, ambil hak orang lain. Tuan-tuan boleh lihat di dalam surah Asy-Syu'ara, juzuk 19 tapi banyak lagi lah sebenarnya. Juzuk 19 Asy-Syu'ara. Tuan-tuan lihat pada muka surat 374, 6 lais plus 1 page, juzuk yang ke-19. Bermula juzuk 19, 6 lais plus 1 page. Tuan-tuan akan lihat di sana ayat bawah sekali, muka surat 374 surah Asy-Syu'ara ayat 183. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Okey, 183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangkan perkara-perkara mereka, hak-hak mereka. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu melampaui batas di permukaan bumi, membuat kerosakan di permukaan bumi. Kemudian dalam surah Yusuf ada disebutkan wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Okey, wa syarawhu bi thamanin bakhsin, daripada bakhis saya berkhasu juga tu, bakhsin. Bakhsin ni makna naqis, yang kurang, yang sedikit. Tuan-tuan lihat dalam juzuk yang ke-12 7 helai 7 helai juzuk ke-12. Bukan 7 helai tuan-tuan, 8 helai 8 helai. Muka surat 237. Ayat yang ke berapa tu? Ayat ke-20 daripada surah Yusuf. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Okey, mereka menjual Nabi Yusuf. Syara, tuan-tuan, syara maknanya apa? Shin ra ya. Ya tu alif maksur, alif pendek tu. Itu makna membeli. Itu makna apa? Makna menjual. Kalau ishtara, membeli. Syara maknanya apa? Maknanya adalah menjual. Kalau ishtara makna membeli. Okey. Mereka menjual Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bisamanin, dengan bayaran saman, harga baksin yang kurang, iaitu harga yang sangat murah. Darahim, berapa harga yang sangat murah tu? Iaitu darahim ma'dudah, beberapa dirham yang ditentukan, beberapa dirham ma'dudah. Mereka rasa tidak tertarik kepada dan mereka merasa tidak tertarik kepada Yusuf. Wa kanu fihi minaz zahidin, mereka tak tertariklah. Zahidin, zuhud. Okey, zuhud ni makna macam zuhud terhadap dunia, makna tak tertarik dengan kehidupan dunia. Makna mereka merasa hati mereka yang tidak tertarik kepada Nabi Yusuf kerana beliau adalah anak temuan di dalam perjalanan, dalam perigi. Jadi mereka khawatir jikalau pemiliknya datang mengambilnya kelak. Oleh kerana itu mereka tergesa-gesa menjualnya sekalipun dengan harga yang murah. Jadi orang yang kutip Nabi Yusuf dalam perjalanan nampak ada kanak-kanak, mereka jadikan hamba, mereka jual dekat pasar. Siapa nak beli dengan harga murah? Sebab apa? Takut kalau simpan lama-lama tuan dia minta balik. Takut tuan Nabi Yusuf ni, mereka sangka Nabi Yusuf ni hamba yang lari ke, ataupun hamba yang tuan dia hilang ke, tertinggal ke.
Jadi takut tuan dia minta balik, mereka jual walaupun dengan harga yang murah. Yang penting Nabi Yusuf telah dijual, jadi mereka dah berlepas tangan. Okey. Kemudian kita lihat perkataan yang seterusnya, ba kha ain, yang memusnahkan, yang mencekik, yang memusnahkan. Ba kha baqi'a, apa dia? Iaitu qatlun nafsi ghamman, membunuh diri, membunuh jiwa kerana kesedihan sangat, sedih, kemurungan. Dalam Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang kedua, ketiga tu, fala'allaka baqi'un dalam suratul Kahfi, fala'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ayat dalam suratul Kahfi ni adalah untuk apa? Iaitu sebagai motivasi, tasliyah kepada Nabi, motivasi untuk Nabi tinggalkanlah kesedihan. Jangan rasa sedih, rasa murung. Mereka tak beriman, tak apa, Allah Ta'ala ada. Okey, tuan-tuan lihat dalam surah apa dia, surah Kahfi, juzuk yang ke-16, juzuk ke-15 surah Kahfi. Dalam suratul Kahfi juzuk yang ke-15, tuan-tuan lihat pada muka surat berapa tu? Iaitu pada muka surat 594. Muka surat 294. Ayat yang ke-6. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apakah barangkali kamu Muhammad baqi'un nafsak, membunuh diri kamu kerana sangat sedih, ala atharihim, sesudah mereka berpaling, kerana kesan mereka itu mereka tak nak, illam yu'minu, sekiranya mereka tak beriman. Okey, kemungkinan kamu wahai Muhammad akan membunuh dirimu kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Jangan sedih. Ni ayat motivasi kepada Nabi, sebagai motivate balik. Nabi dah lemah semangat, Quran sebagai salah satu kata-kata semangat untuk Nabi. Kemudian kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara benda dia, dalam ayat yang ketiga, muka surat 367. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau wahai Muhammad akan membinasakan dirimu, akan bunuh dirimu dengan sebab sedih sangat kerana mereka penduduk Mekah tak nak beriman kepada kamu. Okey? Okey. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Ini pun makna lebih kurang sama juga makna dia. Makna lebih kurang apa nama, baqi'un, bakh'un. Apa tadi, surah apa tu, surah Fatir, juzuk yang ke-23 betul? Juzuk 22 Fatir. Fatir juzuk berapa? 22. Tuan-tuan lihat pada muka surat yang ke berapa tu? Ayat yang ke muka surat 435, ayat yang ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Apakah layak orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik pula perbuatannya itu? Perbuatan buruk nampak baik. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki,
memberi petunjuk kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Fala tadhhab, maka janganlah engkau wahai Muhammad, tadhhab, jangan apa tu, tadhhab, janganlah engkau membiarkan dirimu binasa kerana menanggung kesedihan terhadap mereka. Janganlah kamu membinasakan diri kamu kerana menanggung kesedihan terhadap mereka. Innallaha alimun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui terhadap apa yang mereka buat. Okey, kemudian bakha'a, bakha'a ni, kalau bakha'a fulanun bitta'ah, apa maksudnya? Wa bima alaihi minal haq, iaitu bakha'a fulanun bitta'ah, maksudnya dia mengakui terhadap perbuatan dia, dia bersungguh-sungguh terhadap ketaatan, dia sungguh-sungguh buat, walaupun dia ni tak suka sangat rasa tekan nafsu dia. Contohnya macam puasa sunat lah. Puasa kan orang tak suka, nak suka makan lagi, tapi dia sungguh-sungguh menanggung kesusahan yang dialami ni semata-mata untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu bakha. Kemudian bakhila yabkhalu. Bakhila yabkhalu ni, bakhila yabkhalu bukhlan, maknanya ada apa dia? Imsakul muqtanayat, dia simpan harta, simpan daripada apa yang tak berhak untuk simpannya. Sebab harta ni bukan semua harta kita, ada yang wajib zakat, ada yang sedekah sunat, tapi dia sangat kedekut, bakhil, tangkai jering. Jadi itu dipanggil sebagai bukhlun, kedekut. Okey, lawan kepada bukhlun adalah al-jud, judun, iaitu pemurah. Jadi bila ismul fa'il kepada bakhila yabkhalu adalah bakhilun. Bila sebut bakhilun, ba kha ya lam, bakhilun, makna dia adalah apa? Banyaknya sifat bakhil dia, sangat kedekut, mubalaghah. Samalah seperti mana ar-rahimu, ar-rahim, ar-rahim atas wazan fa'ilun, rahimun, rahimun, maknanya orang yang pengasih. Bila rahimun, makna yang maha pengasih, sirah mubalaghah. Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim, maha sangat pengasih, maha pengasih. Okey, sama macam bakhil juga, sangat bakhil. Wazan tu sama. Cuma bila sebut tentang bakhil terbahagi kepada dua. Ada bakhil terhadap harta dia, ada bakhil terhadap harta orang lain. Bakhil kedekut terhadap harta orang lain. Tengok orang lain banyak harta, dia rasa nak simpan lagi harta banyak-banyak, dia jadi kedekut. Itu dipanggil, sebab itu lebih zaman lah, lebih tercela. Sebab Allah Ta'ala kata alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ni ada dua ayat ni dalam Quran, satu juzuk 5, satu juzuk yang ke-13. Tuan-tuan buka juzuk 5 dulu lah. Juzuk 5 tu. Satu line plus satu page juzuk 5. Tuan-tuan lihat di sana. Ada perkataan bukhul. Muka surat yang ke-84 ayat ke-37. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka yang kikir, kedekut dan menyuruh orang lain supaya kedekut juga, dan menyembunyikan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Okey, ya bakhalu, dia kedekut, dia suruh orang lain kedekut.
ayat yang ke-37 surah An-Nisa. Satu lagi juzuk yang ke-13 surah Ibrahim. Tuan-tuan buka surah Ibrahim juzuk yang ke-13, muka surat yang ke-260. Ada 260 Oh, tak ada sini. Dekat mana? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Oh, bukan juzuk yang ke-13, minta maaf tuan-tuan. Juzuk 27 suratul Hadid. Suratul Hadid juzuk ke-27. Muka surat 540. Ayat bawah sekali. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ayat ke-24 suratul Hadid. Okey. Ada perkataan yabkhalun. Dalam Quran juga ada dipanggil syuh. Syuh di surah An-Nisa satu. Kemudian dalam surah Al-Hashr juzuk 28, juzuk 5 9 lai juzuk 5 satu. Kemudian satu lagi surah Al-Hashr, Hashri juzuk 28. Itu 2 lai plus 1 page, juzuk 28. Tuan-tuan akan jumpa ayat dia. Mana syuh tu mana kedekut. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Syuh dalam juzuk kelima surah An-Nisa 9 lai. Tuan-tuan lihat ayat mengenai dengan poligami lah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ini mana kamu tak mampulah untuk, dari segi zahir boleh sama antara isteri-isteri, dari segi batin tak boleh sama. Kasih sayang tak boleh sama. Macam mana kasih sayang isteri pertama, isteri kedua sama, itu perkara yang mustahil. Cuma Quran kata fatadharuha kal mu'allaqah, jangan kamu tinggalkan isteri, walaupun tak sama kasih sayang, jangan tinggalkan seperti mu'allaqah. Seperti dia kita panggil gantung tak bertali. Nak cerai pun tak, nak jaga pun tak. Okey. Syuh ayat atas dia tu. Apa nama ayat dia? Wa inni imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Syuh tu mana kedekut. Okey. Jadi perbezaan yang halus antara syuh dan juga bakhil. Kita dah bincang dalam surat Tadabbur yang pada awal-awal dululah. Pada awal-awal dahulu. Tuan-tuan lihat. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok perkataan yang satu kotak merah, iaitu badalra, bidar. Bidar ni makna mendahului, meminta, segera. Mana bidar? Mubadarah, segera. Bidarun. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Surah An-Nisa, page yang pertama Surah An-Nisa. Tuan-tuan lihat ayat bawah sekali tu. Juzuk yang ke berapa tu? Juzuk yang keempat.
Tuan-tuan lihat muka surat 77, ayat yang ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan. Jangan kamu makan harta anak yatim ni israfan, berlebih-lebihan. Kemudian wabidaran an yakbaru, dan juga janganlah kamu tergesa-gesa nak habiskan harta anak yatim tu sebelum mereka meningkat dewasa, besar, sebelum mereka balik. Sebelum mereka balik kamu nak pulun habis harta dia, nak belanja tu belanja, jangan. Walaupun untuk diri anak yatim tu, belanja atas maslahat dia. Nanti bila dia besar ada lagi simpanan dia. Bidaran mana segera-gesa, meminta, mendahului, bersegera nak habiskan duit, jangan kelang kabut sangat. Okey. Kemudian Al-Badru, dikatakan Badru ni dinamakan apa? Dinamakan Badru kerana mubadaratihi syamsa bitulu', kerana bersegera matahari tu dengan terbit matahari, segera. Kita panggil mubadarah, sebab nama Badru. Bila sebut tentang contohnya badara kaza, badara kaza, badara maknanya apa? Makna tala'a, telah terbit bulan purnama. Badar, Badar tu makna bulan purnama. Di bulan ni ada nama-nama dia. Hilal tu anak bulan. Bila dah separa lain. Okey. Al-Qamar tu umum. Kemudian Al-Badru makna bulan purnama. Okey. Kalau Al-Baidar, Baya Dalra, Baidar ni makna tempat yang dikumpulkan hasil-hasil tanaman. Kita tuai padi ke gandum ke, kita dah tuai, kita dah cantas daripada pohon dia, kita dah cantas dia, kemudian kita kumpul satu tempat, kita nak cabutkan ranting-ranting, nak jerami-jerami itu semua, itulah tempat tersebut dipanggil apa? Dipanggil sebagai Baidar. Badar, satu lagi Badar dalam Quran bermaksud tempat Badar. Nama tempat tu tempat Badar, macam peperangan Badar. Sebab apa dinamakan peperangan Badar? Kerana berlaku peperangan di nama tempat tersebut Badar. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Badrin, juzuk yang keempat, dua lay plus satu page, juzuk yang keempat. Tuan-tuan tengok Badrin nama tempat lah, Badar. Tuan-tuan buka muka surat yang ke-66, ayat ke-1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar ni maksudnya maudhi'an makhsus, tempat yang khusus lah, nama tempat, iaitu antara Mekah dan Madinah ada satu tempat yang nama Badar. Sebab tu nama peperangan Badar. Kita lihat lagi perkataan yang kita nak sebut, ba dal ain. Ba dal ain. Ba dal ain ni daripada bid'ah, ibtada'a, mereka cipta, ibtada'a, buat bid'ah, mereka mencipta. Bid'an makna orang pertama yang membuat sesuatu. Badi' makna sifat musyabahah, mereka cipta, yang mencipta sesuatu. Okey, abda'a yubdi'u ibda'an. Ibda' makna insya'un. Apa maksud insya'? Mengadakan, mewujudkan. Okey. Cuma bila sebut tentang abda'a ataupun bada'a,
dia satu ciptaan yang mana bila ihtidain, tanpa ada yang sebanding dengan dia, wa qatidain, tak ada ikutan. Kita kalau nak buat meja, kalau kita pertukangan, sebab apa kita pandai buat meja? Sebab sebelum ni dah ada meja lah. Sebab apa kita buat kerusi cantik? Kita tiru yang orang pernah buat kerusi macam tu cantik. Okey. Tapi untuk bada'a ataupun abda'a, mencipta sesuatu yang tak pernah lagi dicipta sebelum ni, tak ada lagi yang seumpama dia. Okey. Sebab tu badi' dipanggil apa? Jadidatul hafr. Galian yang baru, lubang baru, gali baru. Okey. Apabila digunakan badi' untuk Allah Ta'ala, maka maksudnya apa? Ijadu syai', mewujudkan sesuatu bi ghairi alatin, tanpa ada alat, wala maddah, tanpa ada apa-apa barang, wala zaman, tak ada masa, wala makan, tidak ada tempat, walaysa zalika illa lillah, tidak ada yang demikian melainkan semuanya milik Allah. Macam mana Allah Ta'ala nak ciptakan sesuatu dengan alat? Alat tu pun adalah milik Allah. Macam mana Allah Ta'ala nak ciptakan sesuatu dengan masa? Masa tu pun milik Allah. Macam mana Allah Ta'ala nak ciptakan sesuatu dengan tempat? Tempat pun milik Allah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan, bila sebut badi' dinisbahkan kepada Allah mencipta tersebut tanpa alat, tanpa barang, tanpa masa, tanpa tempat. Okey. Juzuk yang pertama pun ada banyak sebenarnya ayat ni. Badi'us samawati wal ard. Juzuk yang pertama, tuan-tuan buka berapa lain muka surat 18, ayat yang ke-117, suratul Baqarah. Badi'us samawati wal ard, Allah lah mencipta langit dan bumi. Badi', pencipta, yang menciptakan. Okey. Dalam Quran ada menyebutkan, okey, qul ma kuntu bid'an minar rusuli. Okey, dalam suratul Ahqaf, suratul Ahqaf, juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-26. Cuma bid'ah ni, bid'un, dia boleh makna fa'il, yang menciptakan, boleh juga dengan makna maf'ul, yang diciptakan. Okey. Tuan-tuan lihat dalam suratul Ahqaf. Di Hadramaut ada satu universiti, satu-satu universiti yang dipanggil Universiti Ahqaf. Tapi orang Hadramaut tak sebut Ahqaf, dia sebut Ahqaf. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh qaf tu kalau diga, qaf, Ahqaf. Tuan-tuan lihat pada muka surat yang ke-503, ayat yang ke-9. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'an, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ma kuntu, tidaklah aku bid'an, yang pertama minar rasul, daripada rasul-rasul. Rasul yang pertama, bukan sebelum aku dah banyak rasul lah. Jadi maksudnya apa maksud bid'an? Maksudnya adalah mubda'an, iaitu lam yataqaddamni rasul. Makna aku bukanlah tak mendahului aku mana-mana rasul, tidak. Sebelum aku dah banyak rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, semua rasul-rasul sebelum aku. Okey. Boleh juga bid'an, bukan maksud mubda'an, yang yang diciptakan pertama rasul. Sebelum ni dah banyak rasul.
Boleh juga bid'an dengan maksudnya adalah ismul fa'il. Macam mana je? Maksudnya mubdi'an. Qul ma kuntu mubdi'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama yang mengatakan seperti ini. Yang mengajak dakwah seperti ini. Sebelum aku dah banyak rasul dah. Okey. Jadi mubdi'an fi ma aquluhu. Makna aku bukanlah rasul yang pertama yang mengatakan perkataan ini. Jadi dengan maksud apa? Dengan maksud mubdi'an. Dia boleh dua. Bid'an boleh dua, sama ada dengan maksud ismul fa'il mubdi'an ataupun dengan maksud ismul maf'ul iaitu mubda'an. Okey. Tuan-tuan boleh faham ma kuntu, tidaklah aku bid'an, orang yang pertama daripada rasul-rasul. Makna tak ada rasul, tidak ada rasul sebelum daripada aku, tak ada mana-mana rasul. Bukannya begitu, sebelum aku dah banyak rasul. Itu maksud ismul maf'ul. Ismul fa'il maknanya aku bukanlah orang yang pertama mengatakan perkara ini. Aku bukanlah orang pertama di kalangan rasul-rasul yang mengatakan perkara yang pertama yang rasul-rasul tak pernah katakan. Kemudian tuan-tuan, perkataan badal ain ni juga boleh kita katakan sebagai bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut al-bid'atu fil mazhab, makna mendatangkan satu perkataan yang tak ada sandaran tau. Orang yang berkatakan tadi tak ada dia punya sumber dia, masdar dia. Okey, bila kita nak sebut sesuatu mesti ada sandaran. Betul ada sandaran daripada, tak kiralah daripada nas ataupun sebagainya ataupun usul, yang penting ada sumbernya. Tapi kalau kata tidak ada, kata kosong. Sebab itu ulama menyatakan laulal isnadu laqala ma qala. Kalau tak ada sanad belajar, maka dia kata apa yang dia nak kata. Diriwayatkan kullu muhdatsatin bid'atun, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap dalalah kesesatan itu dalam neraka. Jadi ini kena faham dalam masalah kullu. Kullu bukan maksud semua. Kullu bukan maksud semua. Kalau kita faham dalam hadis menyatakan habatus sauda adalah penawar kepada semua penyakit, jami' ataupun kullu, semua penyakit. Kullu da', semua penyakit, habatus sauda lah ubatnya. Illal maut, nampak ada illal maut, melainkan kematian tak ada ubat. Jadi maksudnya bukan semua, ada yang penyakit yang tak boleh sesuai dengan habatus sauda. Contohnya jelah ulama-ulama apa ada sebut di antaranya contoh seperti pada musim habatus sauda ni kan panas. Jadi pada musim panas tak sesuai contohnya. Untuk makan habatus sauda. Jadi atas nasihat doktor lah. Tapi nak bagi tahu hadis Nabi, walaupun dikatakan semua tapi tak bermakna semua. Dalam suratul Kahfi pun saya rasa ada perkataan kullu ni makna semua, tapi bukan makna semua. Tuan-tuan lihat kisah antara Nabi Khadir dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan lihat pada ayat 79 suratul Kahfi ayat 302. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia akan mengambil, raja yang zalim akan datang selepas ini, dia akan mengambil, merampas kulla safinah,
dia akan merampas semua kapal. Tak semua juga. Yang rosak dia tak ambil lah. Dia ambil yang elok je. Sebab tu Khadir alaihi salatu wassalam melubangi kapal seseorang itu yang kapal dia elok. Jadi dia rosakkan supaya raja tak ambil. Nampaknya kullah bermakna semua. Jadi dalam masalah bid'ah pun sama juga. Bukan setiap bid'ah itu sesat. Bukan. Ada bid'ah sesat, ada bid'ah yang tak sesat. Ini tuan-tuan kena baca dalam usul fiqh. Usul fiqh. Dia ada perkataan kul. Ada untuk semua, ada yang maksud am, ada yang am yuradu bihil khas. Am tapi yang dimaksudkan dengan am itu adalah khusus. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita dalam membincangkan huruf ba dal nun pada muka surat ke-73 insyaAllah. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah tamat pengajian kita iaitu Kamus Al-Quran pada hari ini. Banyak yang kamus Quran ni sebab kita dalam aras yang tinggi, perkataan-perkataan yang aras yang tinggi. Jadi mungkin perkataan tersebut kita ambil sikit-sikit je. Sebab tuan-tuan tak boleh ingat pun semua. Jadi alhamdulillah kita dalam solat tadabbur Al-Quranul Karim. Hari ini saya nak mengajak tuan-tuan kita nak tadabbur dua surah, dua ayat daripada satu surah. Dua ayat daripada satu surah. Okey, yang pertama daripada suratul Nisa. Di mana juzuk yang kelima ni. Tuan-tuan lihat pada muka surat 86 dalam Al-Quranul Karim, muka surat 86 ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Okey. Kita nak highlightkan di mana? Di ayat faqad iftara ithman 'azima. Sebab tuan-tuan akan jumpa satu ayat yang sama seperti ini, cuma akhir ayatnya lain. Sebab itu tajuk kita adalah sambungan daripada tajuk yang sebelum itu, iaitu fawasilul ayah. Tuan-tuan lihat juzuk yang kelima juga di akhir. Juzuk yang kelima di akhir pada muka surat ni yang ke-97. Tuan-tuan lihat ayat ke-116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Ayat sama. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Beza di mana faqad dhalla dhalalan ba'ida di situ. Satu faqad iftara ithman 'azima. Ayat awal tengah semua sama, ayat akhir lain. Pada muka surat 86 faqad iftara ithman 'azima. Pada ayat ke-116 muka surat 97 faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam surah yang sama, ayat yang sama, juzuk yang sama, akhir ayatnya berbeza. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat siyaqul ayah yang pertama. Tuan-tuan lihat ayat yang faqad iftara ithman 'azima bermaksud apa? Sesungguh siapa yang mensyirikkan Allah, faqad iftara ithman 'azima, sesungguh dia telah mengada-adakan satu dosa yang sangat besar. Dia telah buat satu dosa yang sangat besar. Tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-46 dalam page yang sama, muka surat 86. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Di kalangan orang Yahudi, minal ladzina hadu tu orang Yahudi, ada yang mengubah kitab Taurat ni dari tempat-tempatnya dan mereka berkata kami dengar tapi kami tak nak ikut, tak nak taat. Mereka mengatakan pula dengarlah sedangkan wahai Muhammad sebenarnya tak mendengar apa pun. Makna ayat ni untuk siapa? Ayat ni adalah untuk orang Yahudi. Tengok ayat atas 46, minal ladzina hadu, orang Yahudi. Bila orang Yahudi ni mereka ada kitab Taurat. Mereka ada knowledge, ada ilmu. Sebab mereka ada kitab, ada sandaran. Jadi bila mereka ada sandaran, mereka selewengkan sandaran tersebut, kitabnya menjadi pegangan mereka seleweng. Jadi maksudnya apa? Mereka ada knowledge tapi mereka tidak menggunakan knowledge dengan cara yang betul. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat pula ayat selepas dia. Pada ayat yang ke-50, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Kamu lihatlah ayat ke-50. Perhatikanlah, lihatlah bagaimana mereka orang Yahudi ni mengada-adakan pendustaan kepada Allah. Tuan-tuan lihat ayat 48 tadi, faqad iftara ithman azima. Iftara adalah verb fi'il madhi. Okey, iftara yaftaru. Nampak? Pada ayat ke-50 yaftaruna fi'lul mudhari'. Yang atas iftara fi'il madhi. Okey? Atas past tense, bawah present tense. Tapi atas wazan yang sama, iftara yaftaru, ifta'ala yafta'ilu. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi maksudnya Quran menggunakan iftara yaftarun kerana mereka ada knowledge dan mereka mengada-adakan pendustaan kepada Allah disebabkan mereka ada knowledge. Kalau mereka tak ada knowledge, macam mana mereka ada-adakan pendustaan? Ilmu pun tak ada. Orang yang selalu selewengkan ni, orang yang banyak ilmu, orang yang ada ilmu, mereka yang cuba untuk menyelewengkan. Orang yang tak ada ilmu, dia tak boleh buat apa-apa. Okey. Dalam kitab Min Balaghatil Quran, tuan-tuan lihat, inilah sirul ikhtilaf, perbezaan yang secara halus dalam muka surat 86 ayat ke-48 surah An-Nisa dengan ayat yang ke-116 dalam surah An-Nisa juga muka surat 97. Kita lihat di sini Quran gunakan ayat ke-116, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya mereka telah sesat dengan satu kesesatan yang sangat jauh. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 116 ini tuan-tuan perlu tahu rentetan ceritanya mengenai dengan kufar Quraisy, kufar Mekah, orang kafir. Orang kafir Mekah ni, mereka ni ummi, baca pun tak tahu, menulis pun tak tahu, knowledge tak ada, kitab pun tak ada. Mereka tak nak beriman dengan kitab Quran. Jadi mereka apa pun tak ada. Sebab tu Quran menggunakan dhalla dhalalan ba'ida. Mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Okey? Sebab itu bila mereka tak ada apa-apa knowledge, jadi pada ketika itu syaitan gunakan kekuatan yang dia ada, jentera yang dia ada untuk menyesatkan lagi mereka. Sebab itu pada ayat yang ke-119, tuan-tuan lihat pada ayat yang ke berapa? 119. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ.
Dan pasti syaitan kata aku akan sesatkan mereka. Nampak udhillannahum. Nampak, sebab itu perkataan di atas ayat 116 digunakan dhalla, faqad dhalla, kerana pada ayat selepas yang digunakan adalla, iaitu wala udhillannahum adalla yudhillu. Wazan yang berbeza tapi maksud yang sama, daripada lafaz, root word yang sama, dhalla dan juga adalla, atas wazan fa'ala dan juga af'ala. Dhalla sesat, adalla pada ayat ke-119 menyesatkan. Okey, sama macam tadi juga, tadi iftara dengan yaftaru. Cuma dia wazan yang sama, tadi tu wazan yang sama, atas wazan ifta'ala yafta'ilu, ijtama'a yajtami'u. Okey tuan-tuan lihat, syaitan kata apa? Dia nak sesatkan mereka dan akan aku bangkitkan angan-angan, dia akan cetuskan angan-angan yang panjang kepada anak Adam, angan-angan kosong. Kemudian syaitan kata aku nak suruh mereka ni potong telinga-telinga binatang ternak mereka, kemudian sembahkan kepada berhala mereka. Jadi ini semua sebab apa orang kafir ikut bisikan syaitan, hasutan syaitan, godaan syaitan? Sebab apa? Sebab mereka tak ada knowledge. Orang Yahudi tak buat benda ni sebab mereka ada knowledge. Cuma mereka, bila dah mereka ada knowledge, baru mereka terfikirlah pula untuk buat satu benda yang baru. Okey, orang yang tak ada knowledge dia ikut je. Jadi maksudnya orang yang tak ada knowledge pun berpenyakit, yang ada knowledge pun berpenyakit. Jadi cara yang terbaik kita berpandukan Quran, mengikut sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi buat kita buat, apa yang ulama-ulama mengatakan berdasarkan Quran kita ikut. Okey. Kemudian itu perbezaan dia lah. Kemudian slot tadabbur kita ini juga, saya nak ajak tuan-tuan kita tadabbur lagi satu surah. Okey, satu lagi surah dalam juzuk yang kedua, dalam suratul Baqarah, ayat mengenai wasiat. Wasiat ataupun mengenai dengan harta pusaka juga. Okey, di mana ya? Tuan-tuan lihat pada muka surat 27 suratul Baqarah juzuk yang kedua pada ayat yang ke-180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Perbincangan kita di akhir ayat fawasilul ayah, Inna Allah sami'un alim. Nampak, Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 182, فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tuan-tuan nampak tak? Ayat ni 182 di akhir dengan Inna Allaha Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Tuan-tuan, sebab apa ayat 181 Innallaha sami'un alim, ayat 182 Innallaha ghafurur rahim? Apa perbezaan dia? Sebab apa tak letak yang pertama Innallaha ghafurur rahim, ayat 182 letak Innallaha sami'un alim? Sudah pasti di sana ada kajian di kalangan ulama, ada hikmah mengapakah diletakkan ayat ini pada tempat ini, ayat itu pada tempat itu. Tuan-tuan lihat ayat 180, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda kematian, jika dia ada meninggalkan harta,
maka berwasiatlah untuk ibu bapanya dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajipan bagi orang yang bertakwa. Ayat ini telah dimansuhkan. Wasiat itu hukumnya wajib bagi orang yang ada harta, orang yang ada ibu bapa, wajib, orang ada kaum kerabat, wajib wasiatkan harta dia sebelum dia mati. Ini telah dimansuhkan ayat ni dengan ayat wasiat lah, yusikumullahu fi auladikum, juzuk yang keempat pada awal surah An-Nisa adalah. Faman baddalahu, pada ayat berikut 181, barang siapa yang mengubah wasiat ba'da ma sami'ahu, selepas dia mendengar wasiat, fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Dosa tu kepada orang yang ubah. Orang yang wasiat tak dosa, orang yang ubah wasiat tu dia yang berdosa. Okey, innallaha sami'un alim, Allah Taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebab apa letak sami'un alim? Kerana tuan-tuan dalam ayat 181 ada perkataan sami'a. Tuan-tuan lihat faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, sami'a, nampak, sami'ahu. Sebab itu di akhir ayat letak sami'un alim. Nampak indahnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada kaitannya. Kemudian tuan-tuan lihat pula pada ayat 1182, faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat berlaku berat sebelah, berlaku tak adil, ataupun takut berlaku dosa, takut berbuat dosa, orang yang mana dia rasa khawatir terhadap orang yang berwasiat, dia takut apa? Takut berlaku berat sebelah ataupun dosa, fa aslaha bainahum, maka dia damaikan sesama mereka, fala isma alaih, itu tak berdosa ke atasnya. Jadi fala isma alaih, tak berdosa, berdosa dikaitkan dengan ampun, keampunan, tidak berdosa. Fala isma alaih, tidak berdosa, maka bila kalimah tidak berdosa ni apa yang sinonim dengan dia, iaitu keampunan. Okey, sebab tu letakkan maghfirah. Ghafur makna maghfirah, iaitu keampunan, iaitu maha pengampun Allah Ta'ala ni, Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi tuan-tuan nak lebih lagi faham, kita buka lagi muka surat sebelah dia. Sebelah mana? Bukan sebelah kiri tapi sebelah kanan. Pada muka surat yang ke-26, 26 pada ayat yang ke-1173. Ayat 26 173. Tuan-tuan lihat untuk lebih nampak gambaran. Sebab apa awal akhir ayatnya innallaha ghafurur rahim. Tuan-tuan baca tengok innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Bila ada perkataan la isma alaih, fala isma alaih, maka yang sinonim dengan dia adalah maghfirah. Innallaha ghafurur rahim. Pada ayat 173, sebab apa innallaha ghafurur rahim? Kerana sebelumnya didahului oleh ayat fala isma alaih. Pada ayat 182, kerana apa ayatnya diakhiri dengan innallaha ghafurur rahim, maghfirah, innallaha ghafurur rahim, kerana sebelumnya didahului dengan ayat, sebelum ayat innallaha ghafurur rahim didahului dengan ayat fala isma alaih. Nampak itu gambaran yang sangat jelas, yang mana ulama-ulama buat kajian. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup sekadar itu slot tadabbur kita. Dua ayat dua surah hari ini insya-Allah. Surah yang pertama surah An-Nisa tadi, kerana apakah disudahi akhir ayatnya faqad iftara isman azima, satu lagi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita dah huraikan secara tuntas sebentar tadi. Yang satu lagi daripada surah Al-Baqarah,
Sebab apa? Satu diletakkan innallaha sami'un alim, satu lagi diletakkan innallaha ghafurur rahim. Kita dah huraikan juga sebelum ni. Alhamdulillah tuan-tuan, telah berakhir slot tadabbur kita pada hari ini, iaitu fawasilul ayah, iaitu mengenai dengan hujung ayat. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bertemu kembali keesokan paginya pada siri yang berikutnya, 152. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekiranya saya ada kesalahan dalam penyampaian, terkasar bahasa dalam penyampaian saya. Dan saya harapkan tuan-tuan ikuti pengajian kita sehingga ke akhirnya. Tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, supaya ramai lagi yang akan mengikuti pengajian kita, iaitu untuk kita membongkarkan rahsia dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar ini, kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.